dan salam sejahtera. Malam ni saya nak cerita tentang bagaimana gunakan kefahaman PAM ya. Kefahaman PAM ni basic dia ialah dengan kegunaan value area kan. So what penting bila you dah faham tentang apa arah market, sama ada di fasa advancing, declining, accumulation, distribution ya, kita menggunakan apa value area. So bila you all dah faham kan, anda boleh menggunakan indikator. Dalam buku 2 saya tu, edisi 2 tu saya berceritakan, bila dah faham konsep apa ni market structure dengan arah market, anda boleh mengguna apa-apa saja indikator untuk membantu anda dalam trading ya, dalam urus niaga trading anda nak buy ataupun nak sell kan. So pada malam ni saya nak tunjuk sikit, saya nak guna simple ya. So anda boleh guna RCI, anda boleh guna CCI, McDonald, bukan McDonald lah. Saya jarang guna indikator kan. So boleh pelbagai indikator anda boleh gunakan bila anda dah tentang apa arah market dengan menggunakan kefahaman ada ya, sama ada di fasa accumulation, distribution, declining ataupun advancing ya. So kita tengok ya, dalam hal ni, dalam apa kes pembelajaran ni saya guna RCI ya. So saya kecilkan gambar saya sikit. Kita lihat macam mana konsepnya sama saja. Ni ya. Ini apa kata konsep apa dia punya pembelajaran dia, penting ya dalam PAM ni. Cuma ada kefahaman yang asasnya ialah kefahaman ada atau arah market lah. So sekejap saya masih nak kecilkan gambar saya ni. Okey, kita lihat ni ya. Kita lihat di apa pair apa euro USD kan. So saya gunakan dua indikator. So indikator ni moving average, EMA 50-20 tu memang kita guna dalam kefahaman PAM ya. So dalam hal ini saya tambah relative strength index. So apa yang kita tengok apa dia punya parameter dia ya. So tengok rakan ya. So saya guna parameter 5, period 5, itu saja. Fixed maximum 100, and then saya guna level 50. Mana level ni 50 ni level 50 kan. So konsep dia macam ni. Kalau kita tahu dah arah, saya cuba buat lukisan ya. Jangan tengok graf tu, cuba tengok lukisan saya ni. Lukisan saya ni kat sini ya rakan-rakan. Merujuk kepada ni. Ni RCI level 50 tadi. Ni nampak ni ya. So simple saja dia ni ya. Ni 50 level 50 ya rakan-rakan ya. So apa yang perlu anda buat ialah, sekejap ni level 50 ni 50%. So ni kan. So kalau kita tahu arah market, kalau macam ni arah ni value area, value area ni ya, value area. So kita lihat value area tu dah terbuka dan ke atas di fasa advancing. So apa yang kita perlu lihat dekat RCI ni ialah garisan 50 ni arah dah menaik ke arah atas. So apa yang perlu kita lihat ialah kita tengok pada RCI ni, jika market turun je ni, inilah dia turun ke bawah 50 ni. Dia turun. Contoh dia turun, dia naik. Kita boleh buy dah kat sini. Tapi dia turun baliklah kat sini kan. Tapi tak apalah. Contoh dia, dalam kes ni kan, dia turun, dia naik. Dia melepasi saja ni. Dia melepasi saja line 50 ni dekat sini ni. Ni, sebenarnya kita dah boleh entry, buy dekat sini. Sebab arah market buy kan. Ni, kita boleh entry dekat sini ya rakan-rakan. Konsep ni ya, saya nak ajar kan. And then apa kita tengok dekat sini, market kat sini. Inilah kepahaman CPWA.
Ni kefahaman CPWA, candlestick pattern di value area, nampak? Dia selari dengan sini, nampak ni? Selari. Nampak? So, nampak ya rakan-rakan? Dia selari dekat sini. Ni. So, sama juga ni kan? Dia turun. Ni, market turun ni, dia turun. Sekarang ni market dah melepasi di atas level 50. So, sinilah. So, apa yang terjadi ni? Kita sebenarnya dah boleh buy kat sini sebenarnya. Tapi kita tengoklah Isnin ni. Fokus kita nak buy saja kan. Mungkin dia boleh jadi macam ni kan. Kekuatan ni buy saja. Itu konsep dia. Kalau sell pula, kita tengok sell pula ya. Tu buy ya. Konsep buy macam ni ya. Kita ambil sell mana. Ni konsep sell lah. Kita tengok line 50 tu saja. Yang atas ni value area ni keadaan di fasa declining. Fokus kita nak sell saja. Kat mana kita nak sell? Ikut kefahaman kita ialah di CPWA. Contoh dia saya tunjuk kat atas kan. Kat mana ya? Kalau sini dekat sini. Dekat sini. Mungkin dekat sini. So itulah poin-poin kita nak entry kan. Kalau kita tak guna RCI. So kalau kita guna RCI, kat mana kita nak sell? Dia di fasa declining dah menurun ya. Arah dah menurun. So kita tengok line RCI level 50 tu ya. Sorry, sekejap ya. Nampak ni? Ni. So kat sini ya. So market yang ni nampak ni rakan-rakan. Market ni kat sini ni. Market dah turun kat sini ni. Sini pun boleh kita entry. Kalau kita entry kat sini, apa jadi? Kita entry apa? Mana saya punya lakaran ni? Sini kan? Ataupun sini. Kita ni, entry. Dia selari tak dengan ni? Kat sini ni. Dia dah turun kan? Kita plotting sekejap lah. Tapi, kalau kita entry dekat sini, re-entry kat sini kan? Nak entry kat sini. Ini, dia kat sini kan? Nampak ni? So, itulah maknanya dia dah turun. Sama juga kat sini. Kat sini ni kat mana? Ni. Kalau kat sini ya, dia dah break di bawah level 50. Sebenarnya kat sinilah. Kat sini ni. Kalau dekat graf kat mana? Kita tengok kan. Kat sinilah. Nampak ni. So kita boleh entry sell. So konsep dia macam itulah. So kita cuba tengok, cuba kaji pair yang menarik. Kalau boleh kita tengok ya. Boleh tak dengan kefahaman ni ya. Saya kecilkan lagi supaya tak ganggu kita punya proses pembelajaran ya. So faham ya. Kita tengok pair apa nak tengok kan. Mungkin GJ ke mungkin ikut sukalah. EJ lama saya tak tengok apa pair EJ ni. Dulu waktu zaman dulu 2011 12 saya suka trade, cikgu saya suka trade apa? Pair EJ. EJ awet Jepun namanya. So kita tengok current market kan. Okey, kita tengok current market lah. Dekat sini ya, EJ H1 ya. Apa-apa pun macam saya cakap dengan kefahaman pump ni, first kita tengok directional bias dekat daily, dekat mana. Tengok kalau dekat, maksudnya market dah break apa value area, dia nak meneruskan perjalanan ke sebelah atas. Sama juga dekat S4. So apa yang berlaku kat S4 pun dah berlaku pergerakan ke sebelah atas kan. Ada berlaku bema kat sini ya rakan-rakan ya. Value area pun dah terbuka. Saya jangkakan besok akan berlaku retracement. Bila market akan cuba turun bawah, dia cuba nak bergabung dengan value area ni lah. So apa yang berlaku ya rakan-rakan ya. Kita tahu kekuatan ke arah buy, kita buka dekat H1. Itulah direction bias. Of course kalau dekat daily sebelah atas nak ke atas, kalau S4 pun dah directional bias dia ke arah advancing, of course dekat S1 pun ya arah pun ke arah di fasa advancing ya. Cuba kita tengok ya. Tengok. Kita kecilkan sikit mungkin tak jelas. Nampak ni. Market sideways lama kan. Terus naik. Ni market sideways lah ni.
market sideway macam ni, turun naik. Ingat bila market sideway value area tu dia flat dan bergabung, kadang-kadang dia berselirat kan, dia bergumpal 50 dengan 20 tu kan. So kita jangan masuk pasaran, ataupun kalau kawan-kawan pandai untuk entry, saya dah ajar dekat video yang lepas, kefahaman KMB BTB, anda boleh buy dan sell kat situlah. Cuba tengok video saya yang sebelum ni, kefahaman entry BTB. So kita tengok sini market sideway, dan sampai kat sini tengok dah terbuka ya. So apa yang kita nak entry, kalau kita nak entry buy rakan-rakan macam ni. Saya nak buat lakaran ya. Ni kemungkinan macam saya cakap tadi dekat H4 kan, dekat H4 tu market tu apa dia punya market tu, mana candle tu dah jauh dengan value area kalau kita tengok H4 kan. So apa yang berlaku untuk value area tu mendekati candle terpaksa turun dulu. So kita jangka besok ni candle lah ni, kalau RSI ni dia akan turun macam ni dulu. So candle pun akan turun juga. So bila dia turun sini kan, apa yang terjadi ialah dekat sini ni dia break je level 50 ni. Itulah sebenarnya point of entry kita, POE kita kan. Dekat sini ni rakan-rakan ni. Dekat sini point of entry kita ya. So kalau kita tengok kat graf, kita pastikan graf kita kat sini, straight sini kan. And then adalah sesuatu yang berlaku dekat sini sebenarnya. Mungkin sinilah bagi saya, inilah kefahaman kat sini ni, ada kefahaman CPY, entry CPY. Entry CPY kat sini. InsyaAllah ada kat situ. Ini value area lah, saya cuba lakarkan value area kan. Jadi mungkin flat sikit value area sini. Itu garisan. Cepat ni kan. Macam ni kan. So apa yang berlaku kat sini, dekat sini ya, CPY dia macam ni tau. Saya cuba nak ni, kat sini nak nampak penuh sangat kan. Saya nak tunjuk dekat kotak tu apa berlaku kat sini. Ni kat sini ni. Daripada penurunan ni turun kan. Ni apa yang berlaku kat sini sebenarnya. Kat sini berlaku sell. Yang saya tunjuk sini ya. Sell. Dia turun ni lah. Ni warna biru ni turun ya. Tu mewakili itulah. Mewakili ni. So sell. So apa yang berlaku dekat sini, dekat kotak ni. So ada candle buy. Ada candle buy. Engulfing ke shooting star ke apa-apa candlestick pattern kat situ, maknanya inilah fokus kita, dah selari dengan ni level 50 RCI kita. Itu sebenarnya kita boleh entry kat situ ya rakan-rakan ya. Untuk besok lah dekat kita boleh entry, point of entry kita, POE kita kat sini dekat candle, kat sini sini POE kita, ataupun dekat sinilah RCI kita di atas 50, just di atas 50 Sebenarnya kalau you all dah faham dengan kefahaman PAM, anda boleh gabungkan dengan apa-apa jenis indikator pun boleh je. Tapi malam ni untuk proses pembelajaran ni saya tunjukkan macam mana kita nak guna kefahaman PAM dengan penggunaan RCI. So itu untuk EJ. Kalau kita tengok USD Japan pula macam mana? Kita tengok H1 ya, tak payah H1 ya. So kita tahu market ni ni dah berlaku bema kan, akan berlaku kenaikan lah. So apa yang kita jangka sama juga, dah terbuka kan semua tu kan. Ni value area kan, nampak ni macam ni value areanya. Ni nampak ni.
Ni apa ni, value area ya rakan-rakan ya. So apa yang terjadi, kita jangkakan market akan turun dululah, dia akan buat retracement ya rakan-rakan. Macam ni ya, turun, so akan naik balik, macam itulah kita jangka kan. Tapi setiap apa entry kita mesti ada stop loss ya. So apa yang berlaku dekat sini juga, dekat RCI level 50 ni kat mana kita nak entry. Kalau kita dulu kita belajar, kalau RCI ni kita entry dekat 70-30 tau. Kalau 70 kita sell, dekat 30 kita buy. Tapi point of entry kita semua dekat sini, di bawah, di atas, 50 level 50 ataupun di bawah 50 level 50. Kalau di atas 50 tu maknanya kita nak buy. Contoh sini market turun sini saya ambil sinilah senang. Ni apa? Ni ni besok RSI turun and the market breaks 50 kat sini, level 50. Sinilah sebenarnya point of entry kita untuk kita buy. And then dia selari dengan ni, baru kita boleh buy. Kalau ada keadaan macam ni, baru kita boleh entry. Nanti you campurlah dengan kefahaman KMB asas, break low yesterday, break high yesterday. Guna kefahaman tu, anda boleh gabungkan kefahaman RCI ni dengan value area, dengan KMB asas. Kita ambil contoh KMB ya. Kita ambil contoh KMB dengan penggunaan RCI ni kan. Kita ambil contoh, ada tak KMB kat sini? Sini ya. Kat sini kita cuba buat line ni ya. Ni nampak ni? Ni KMB ni. Ni nampak ni KMB low yesterday mana? Bukan. Kita cari low yesterday ataupun high yesterday. Ini ada KMB tak rakan-rakan? Ini ni ada KMB ya. Cuba kita buat ni. Ni KMB asas ya. Okey. Ni low. Nampak ni low ni. Low pada 2 Disember. Buat garisan macam ni. Adapun ni pun ada KMB juga ni. Ni ada ni ni. High 2 Disember. So apa yang berlaku kat sini sebenarnya market sideways. Ini kefahaman KMB BTB ya. Okey, kita tengok market break high yesterday, dia masuk. So dekat mana kita nak entry rakan-rakan? Kalau kat case kat sini, maknanya dia dekat sinilah. Dekat sini satu. Ni nampak ni. Ni. Dia selari dengan sini ni. Sini ni dia masuk kat bawah dulu. Sama juga ni nampak ni. Ni di sebelah bawah kan, tapi dah esok dia lah, pagi tu kan. Dekat sini ni low yesterday, market ni break low yesterday, dia masuk balik. So apa yang kat sini berlaku? Kat sini dia dah break 50 kan. Nampak ni. Kat sini dia break 50. Kat sinilah kita buy sebenarnya. Kalau kita buy dapat tak? Macam itulah. So kita tengok yang jelas sikit. Kita nak ambil kefahaman KMB yang jelas, tanda BTB tadilah. Okay, kita nak ada kefahaman ni ada tak? Ni ada ni. Tapi dia dah pagi sangat lah. Kita nak ambil contoh Kita nak ambil contoh untuk pembelajaran saja ya. Dekat sini pun ada kan. Ni low yesterday. Tapi kecil lah kan. So kat sini ada KMB sini nampak ni. Ni KMB lah. Low ni. Low pada 21 September ya. So market keluar, dia masuk balik. So kalau graf kat sini macam mana? Inilah graf kita. So dia dekat RCI dia break level 50. Maknanya dia point of entry kita sebenarnya kat sini rakan-rakan ni. Dekat sini ni. So kalau kita tunjuk dekat graf kat mana? Cantik dekat sini sebenarnya. Tu dia. Jelas tak? So gabungkan dengan kefahaman value area di fasa advancing, declining, dan gabung juga dengan kefahaman
apa ni keluar masuk balik KMB. So dekat sini pun kita boleh belajar kan, tengok video saya macam mana kita nak entry kat sini. Kat sini pun kita boleh gabung juga ni. Kalau dekat sini, kalau market menaik, saya cakap macam mana kita perlu buat. Kita boleh entry dua cara. Kalau pasaran value area dah terbuka macam ni ya, cantik kan. Kita ada dua cara untuk entry ya. Pertama, entry kita ialah di CPWA. Candlestick pattern dekat value area ataupun berhampiran dengan value. Sini candlestick pattern, sini ada candlestick pattern, sini ada candlestick pattern, berhampiran ataupun area bersentuhan value area. Ini pun candlestick pattern. Itu entry kita pertama. So kita boleh gabungkan kat sini. Contoh kenapa kita entry dekat sini. Kita ambil contoh sinilah ni, sini kan. Ni kefahaman entry CPWA. Saya tulis entry CPWA. CPWA. CP tu candlestick pattern. WA tu value area. Tu jadi CPWA. Bukan saya suka-suka nama, gabungan antara value area dan candlestick pattern. So kalau kita tengok sini di fasa WA terbuka, ni ada candlestick pattern di value area. Tengok ni, tengok RCI ni, dia market turun, dia break sebelah atas balik. Inilah point of entry kita. Selari tak? Sini sama juga sini. Sini pun CPWA juga ada ni kan. Tengok dia keluar ni, dia keluar kepada apa? Dia break apa ni? Level 50, dia masuk balik di atas 50. Kita buy. Kita buy kat sini. Ni keluar masuk balik jugalah masuk RCI ni kan. Ni. Sini kita buy sini. Sama juga sini. Apa yang berlaku kat sini sebenarnya? Kat sini kita boleh entry lah ni. Entry floating lah kat sini kat sini lah. Ni diselari dengan sini kan, betul tak? Sini ni point of entry ni, dia keluar apa level 50, dia masuk balik di atas 50. Maknanya kita buy, provided value area tu condong ke arah atas di fasa. Tengok, selari, seimbang. Sama juga dekat sini. Apa yang berlaku sebenarnya dekat sini ni? Nampak? Sini pula. Apa berlaku kat sini? Nampak? Maknanya dia keluar market ni. Market keluar di garisan di bawah 50. Dia naik atas balik. Di atas 50. Dekat situlah kita entry. Itu entry pertama kita. Cara teknik kita di fasa advancing ataupun di fasa declining, kita entry di CPWA, dan kalau nak membantu anda kita guna RCI. Dan satu lagi kefahaman entry kita ialah kefahaman entry invalid CP line. Kat mana invalid CP line kat sini? Saya dah sekejap. Inilah apa invalid CP line. Satu sini, satu dekat sini. Mungkin you all cuba balik tengok, rujuk balik apa ni video-video saya yang lepas kan. Tengok apa yang dimaksudkan dengan invalid CP line. Sini boleh entry invalid CP line lah. Ini pun invalid CP line. So anda boleh gabung juga dengan kefahaman apa ni RCI 50. Cuba kita tengok, saya tak test lagi lah boleh guna tak, tapi dengan CPWA kita boleh guna kan. Kat mana kita nak entry kat sini rakan-rakan. Dekat sini kita ambil contoh dia kan. Kat contoh ni market break invalid CP line, kita buy dekat sini. Inilah point buy kita. Boleh. Kita cuba tengok boleh tak berlaku nak entry buy dekat sini, dekat RCI ni. Apa yang berlaku sebenarnya dekat RCI ni? Kalau tak boleh, kita jangan gunalah RCI kan. Kita guna kefahaman invalid CP line saja kan. Dekat sini ni. Nampak? Nampak? Sebenarnya kalau kita belajar dulu kan, cikgu saya ajar dulu kan, kalau dekat RCI kan, ini kita nak elak pada kita melakukan manipulasi tu. Ini level 70 lah lebih kurang kan.
Level 70, cikgu cakap kalau sampai 70 kita sell. Apa jadi kalau kita sell rakan-rakan? Ini makna dia saya nak bagi tahu rakan-rakan kita lawan sebab big player ni dia dah tahu RCI ni bila dekat 70 orang sell. Apa jadi? Bila kita sell kat sini market naik lagi. Kita sell kat sini kan market terus naik. Nampak? Terus naik. So dalam kefahaman pump ni invalid CP line ni kan bila dia break saja ni sini ni break saja invalid CP line warna purple ni candle ni, apa yang terjadi, value ni RCI ni sebenarnya di kemuncak. Ni maksimum ni kemuncak ni. Kalau ikut yang belajar tu yang dah belajar RCI tu akan sell lah, tapi kita tak. Itulah kekuatan kefahaman pump ni. Market terus naik, break invalid CP line ni. Nampak ya rakan-rakan, invalid CP line ni. So saya ni kita dengan indikator RCI ni kita boleh detect. Ini dia kata kan ni invalid CP line ni kan. So kita boleh dapat differentiate. Kita tak sell lah. Sebab apa? Tak sell sebab market dah break invalid CP line ni. So kalau kita sell, benanah kita. Sama juga sini. Ni nampak ni. Ni invalid CP line ni. Kita tengok ni kan. Ni invalid CP line ni. Line ni. Line ni. Ni line invalid CP line ni rakan-rakan ni. So market dah break ni kan. Nampak ni. Fokus kita nak buy tau. Ni maksimum lah ni. Dia break line ni kan. Ni. Dekat sini lah. Nampak? Apa jadi? Market terus naik juga. Itulah yang terjadi sebenarnya rakan-rakan ya. Kalau macam ni kita ada dua entry ya. Ni entry CPWA. Ni CPWA ni. Kalau dia naik atas lagi, dia break candlestick invalid CP line, kita re-entry lagi ya. Ingat ya. RCI 50 saya bagi nota. Di dalam fasa advancing ya. RCI ni garisan ni, garis atas market market di atas RCI 50 sikit saja. Ini bersamaan entry CPWA. Entry CPWA buy. Kalau sell pula, so market di bawah RCI 50 kita sell, entry CPWA sell. And then yang satu lagi entry kita market break invalid CP line, RCI ni RCI market maksimum 70% ke level 70 ke 80 ke. So market di atas kan, tinggilah maksimum ni. And then dia break invalid CP line di atas candlestick pattern di atas ni break invalid CP line, makanya itulah entry kita, re-entry satu lagi untuk re-entry buy. And break invalid CP line, market break, kita buy lagi. So setakat dulu ya guys, macam mana kita nak menggunakan kefahaman pump dan kefahaman indikator ya. So saya harap kefahaman ni, penerangan ni boleh memberi manfaat kepada anda. So cuba anda praktiskan secara pelan-pelan, insya-Allah. Kepada newbie tu yang banyak beli buku saya melalui YouTube ni, cuba tengok saya punya video-video yang lalu, cuba fahamkan. Kalau tak faham pun boleh bertanya, message kat saya ya. InsyaAllah saya akan membantu anda dan menolong anda
nak guide anda macam mana nak lakukan entry. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.